Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu saudara saya sekalian. Kita nak mulakan satu topik yang menarik pada malam ini, iaitu dinamakan stroke. Mana you tahu mungkin you dah kena atau tidak. Kadang-kadang ada dua jenis. Satu dipanggil silent, iaitu senyap. Satu lagi dia panggil memang nampak betul. Tapi di tengah-tengah ada satu yang dipanggil ringan, stroke ringan. So sebenarnya ada tiga jenis. Satu stroke yang senyap, berlaku tanpa you sedar, tapi dah memang berlaku. Nombor dua dinamakan stroke yang ringan, tapi boleh recover dengan cepat juga. Tapi yang stroke selalu yang you tahu ialah mereka yang kena masuk hospital, kena duduk beberapa hari, beberapa minggu, kadang-kadang balik rumah beberapa bulan baru boleh bercakap balik, baru boleh berjalan balik, kadang-kadang bertahun-tahun, bahkan setengah tu sampai bila-bila pun. Sebab ini bukan soal orang tua atau orang muda. Zaman-zaman moden sekarang ni, saya selalu berkata orang muda pun boleh kena. Seluruhan kepada manusia yang tinggal di dunia ni, dia punya rate dia adalah lebih kurang 8 per 1000 orang. 7 hingga 8 orang setiap 1000 orang ada chance kena stroke. Jadi kalau you ada 1000 orang dalam kawasan perumahan you, 7-8 orang tu ada chance nak kena. Yang rajin-rajin kena sekarang zaman moden ni antara 18 hingga 50 tahun. So tak semestinya 40 tahun. Dulu 40 tahun ke atas. Kata orang berumur lagi senang kena, betul. Tapi itu dah orang kata apa, dah ketinggalan. Sebab sekarang kekentalan darah ni, sebab itu punca utama kenapa kena stroke. Saya ulang, kekentalan ataupun kepekatan darah kita, itu sebab-sebabnya sehingga dia menyebabkan penyumbatan, tersumbat kita punya pipeline tu yang ke arah kepala. Malam ni kita fokus kepada kepala dulu, sebab stroke lebih kepada masalah brain kita, otak kita, penyampaian darahnya sudah tersumbat. Dia punya lining tu, pembuluh darah, ataupun dia boleh pecah. Jadi saya bahagikan kepada dua bahagian besar. Satu dipanggil tidak cukup darah sampai ke otak, itu dipanggil ischemic stroke. Nombor dua dipanggil hemorrhagic. Hemorrhagic itu disebabkan oleh perdarahan ataupun pecahnya pembuluh darah di dalam otak kita. Ada dua jenis pula lagi. Bila yang tak cukup darah tu disebabkan sama ada thrombus. Thrombus itu blood clot, pembekuan darah tu, dia berketul-ketul, dia apa orang panggil berkumpul-kumpul. Sepatutnya dia pecah-pecahkan. Sel-sel darah ni patutnya dia tak boleh berkumpul, tapi dia berkumpul, maka dia dapat jadi thrombus, dia block. Itu satu. Ke bahagian-bahagian mana ke otak bergantung. Satu lagi embolus. Embolus tu maksudnya dia boleh datang daripada kaki, dia boleh datang pada tempat-tempat lain. Jadi dia boleh beredar, dia punya clot tu dia sampai ke bahagian pembuluh darah di otak, dia boleh block. Faham? Okey, itu satu. Nombor dua yang saya kata tadi, sebabkan perpecahan. Maksudnya dia boleh macam bocor lah. Dia boleh macam burst. Jadi yang burst ni kadang-kadang betul-betul dua-dua ni emergency. Dia datang terus, dia boleh jadi disebabkan oleh high blood pressure selalunya, ataupun aneurysm. Aneurysm tu maksudnya disebabkan oleh di dalam pembuluh darah kita dari kecil, mungkin kita tak sedar, bila besar-besar tu dia dah mula jadi macam balloon. Dia kembang, balloon tu dia lama-kelamaan dia pecah. Okey. Dan of course kalau you rajin makan ubat anticoagulant, ubat pencair darah, kan kalau you ambil ubat pencair darah, selalu doktor kata berhati-hati kan, jangan jatuh, jangan terhentuk kepala semua. Inilah sebabnya. Baik, itu secara mukadimah. Tapi yang penting sekali saya nak bagi tahu pada anda kenapa saya cerita tentang you mungkin tak tahu you kena stroke pun. Sebab yang kita risau ni yang silent. Tak silent. Dia sebenarnya 14 kali ganda. Kata satu research ni, antara 10 hingga 14 kali ganda lebih tinggi kekerapan yang berlaku, yang dia dah melaluinya, you tak sedar, tapi sebenarnya dah rosak pun. Maksudnya dah ada terbakar dah bahagian yang tak sampai oksigen atau nutrien tu. Cuma kita tak pengsan, tak jatuh, tak jadi angin ahmal lah. Maksudnya tak ada stroke sebelah tangan, tak long life, semua itu nanti saya cerita. Tapi yang lebih kita risau ni ialah mereka yang kena tapi you tak perasan you kena. Ini yang paling mustahil. Dia tak ada symptoms, tak ada gejala apa-apa, tak nampak apa-apa, tapi sebenarnya you dah melaluinya. Okey, contoh.
Kadang-kadang yang dipanggil silent stroke ni, you kena tahu bila lama kelamaan besok bila silent stroke ataupun stroke yang ringan, stroke yang cepat pulih, you rasa macam sekejap you hilang fokus ke, ataupun you rasa macam herut muka sekejap tu, itu dipanggil transient ischemic attack. Itu yang kedua, yang saya panggil stroke ringan. Dia kena, tetapi dalam masa 1 minit hingga 5 minit you boleh sedar balik. Yang tu agak interesting. Tapi dua-dua jenis ni selalunya orang ambil enteng. Dia tak tahu yang penyakit ni boleh kena balik stroke yang lebih serius, yang obvious, yang ketara, stroke yang betul tu, yang orang takut tu, yang tak boleh jalan semua tu, tak boleh cakap semua tu. Yang tu ada chance kena lebih, orang kata lebih senang you kena kalau you dah mula ada kes-kes stroke yang senyap ataupun stroke yang ringan-ringan ni. Dan selalunya risiko yang paling you kena jaga, kalau you tak sedar pun dia berlaku, selalunya you anggapkan you boleh kena kalau you ada diabetes. Orang diabetes adalah risiko yang paling utama, termasuklah high blood pressure. Sebenarnya high blood pressure dahulu. Siapa yang ada high blood pressure yang tak boleh kontrol, you boleh bayangkan lah, memang kalau you tak kena stroke pun, you mungkin dah ada silent stroke. Sebab silent stroke, you tak tahu, you tak pergi check pun, tapi dah ada sedikit dah, orang panggil terbakar dah sikit kawasan-kawasan otak you tu. Kalau terbakar betul, memang stroke betul lah kan. Tapi yang penting ialah nombor 3, kalau you ada tinggi kolesterol, walaupun zaman sekarang kolesterol tidak banyak memainkan peranan yang menyebabkan oleh penyebab stroke, dah ada kajian, tapi namun kalau tinggi sangat pun you kena berjaga-jaga. Obviously kalau you obese, you selalu dengar cakap kan, kegemukan ataupun overweight yang serius adalah punca, salah satu daripada puncanya juga. Lagi satu, you pernah dengar atrial fibrillation tak? Atrial fibrillation ni, kita punya jantung selalunya dia pump cantik 1 and 2, ikut dia punya degupan jantung kita 60 ke 70 ke, paling-paling 80 90. Tapi kalau dia naik 100 macam tu, macam you siapa yang ikut perkembangan Euro football kan, Christian Eriksen tu yang jatuh kat padang semalam. Okey, you tengok dalam YouTube kalau nak tengok. Okey, dia memang tak boleh fokus lagi dah, dia jatuh terus. Orang kata dia sesembam ke depan, dan orang dapati dia tak boleh nafas ke apa. Lepas tu dia check, mungkin jantungnya tak degup lagi, so dia orang buat CPR, buat defib kat atas padang tu. Jadi alhamdulillah kita tengok dia dah selamat. Selepas 5 minit dia dah boleh macam buka mata sikit tu. Tapi dia diselamatkan oleh CPR tu, insyaAllah. Tapi kes-kes macam atrial fibrillation ni juga, sebab jantung tu sepatutnya begitu, tetapi dia jadi macam tu. Faham tak? Kalau you dah sampai macam tu, memang you mungkin boleh pengsan, boleh tak sedar diri, boleh jadi macam orang stroke betul lah. Sama ada you stroke yang ringkas tadi saya kata, yang ringan ke, ataupun yang betul-betul stroke, itu tergantung berapa lama darah tak sampai ke otak. Setiap 1 minit darah tak sampai ke otak, ataupun penyampaian darah ke otak, ada blok dan sebagainya, you akan jatuh, you punya chance, ataupun you senang say goodbye setiap 1 minit 7 hingga 8%. Jadi katakan kalau 2 minit, you dah lebih kurang 14% chance nak pergi dah. Okey, kalau you bayangkan kalau 10 minit, berapa kali dah 70, orang kata 70% chance goodbye. Sebab tu kalau di hospital, kalau saya pernah ingat masa saya on call dulu, kalau tengok aja bip bunyi tu, kalau daripada cardiac klinik ke, daripada ward jantung kan, memang degupan kita pun tak betul lah. Sebab apa, pukul 2 pagi 3 pagi dia tak kira. Kalau you lambat lebih daripada 4 minit je, you bayangkan dah berapa persen dah. Kan, jadi kita tak nak dia lebih daripada 50%, tak ada chance nak hidup kembali. Faham? Okey, baik. Anda sekalian, risiko apa lagi kalau you kena berjaga-jaga sekarang? Perhatikan kalau you ada masalah metabolic syndrome 3 sekali tu, high blood, diabetes, kolesterol, obesity, ataupun you ada masalah satu lagi yang orang selalu tak ambil pot ni, ialah sleep apnea. You ada tak masalah tidur yang perasan tak? Setengah orang tu dia lepas tidur, lepas tu dia macam tak bernafas.
Dia macam tu. Lepas tu dia terjaga sekejap. Kan ada kes tu kan, every half an hour dia jadi balik, 1 hour dia jadi balik. Jadi tidurnya tidak nyenyak dan selalunya terganggu. Orang-orang macam ni pun senang kena stroke. Boleh faham? Of course you ada masalah ni lah, stres. Paling utama, kalau you tak exercise langsung dah bertahun-tahun, senang kena. You merokok, sila sambung. Senang cerita. Kalau suruh berhenti, you tak mau berhenti kan. Okay. Dan of course masalah diet lah yang paling penting. Ramai orang tak tegaskan, tak sarankan dan tak bagi emphasis kepada diet. In fact, all yang saya cerita ni satu daripada punca utama, sebab diabetes, high blood, kolesterol pun ada kaitan dengan diet, betul tak? So biar you bertafakur sebentar. Tafakur maksudnya you fikir balik-balik. Semua yang saya cerita tadi, diabetes, high blood, kolesterol, obesity, termasuk current jantung kita yang sepatutnya 1 and 2, dia jadi macam tu pun ada kaitan juga dengan mineral. Contoh, kalau tak ada saya tak ingat mineral mana, tapi contohnya kalau magnesium terutama sekali, atau potassium, kan ada kaitan dengan degupan jantung, muscle dia punya action tu. Kalau mineral-mineral tu tak cukup pun boleh menyebabkan degupan ataupun pumping action of the heart become haywire. Apa kaitan dengan stroke? Memang kalau you ada atrial fibrillation, kadang-kadang benda-benda ni kan dia tak boleh pump elok-elok. Jadi tak boleh pump, berarti satu badan tak kena oksigen tak apa, tapi kalau otak tak cukup oksigen sebab dia tak boleh pump elok-elok, maka dia akan jadi terbakar. Maksudnya tak cukup supply oksigen, maka jadilah stroke. Dan satu perkataannya yang paling utama ramai orang lupa ialah gula. Sebenarnya semua yang saya cerita tadi ada kaitan dengan gula. Kalau you masih lagi suka gula, ada chance lah you kena stroke. Jadi siapa yang suka gula, suka manis, gula ni antara contohnya. Bila you kena stroke besok, jangan kata pulut hitam, pulut apa pun you nak makan pun dah tak boleh. Pasal apa? Dah stroke. Nak makan, nak kunyah pun tak boleh. Masalah tinggi insulin, you jadi insulin resistant sebab terlalu banyak bergula, sehingga kan insulin tu dah tak boleh pakai lagi dah. Walaupun banyak kita boleh keluarkan, pankreas pun dah penat. Ini ada kaitan dengan stroke nanti. Lepas tu you kalau stres, tingginya kortisol, hormon kortisol ni boleh menyebabkan stroke. Pasal apa? Bila you stres, kita punya pembuluh darah menguncup. Dah lah masalah pembekuan darah, blood clotting tu, itu isu utama. Dan estrogen, siapa yang suka ambil pregnancy, ubat perancang keluarga, semua tu berhati-hati. Dan kita habis dengan masalah kalau siapa yang ada masa pregnancy pun berhati-hati ya. Kalau you tengah pregnant, bila jaga baik-baik you punya blood pressure dan sebagainya. Baik. Sekarang tiba masanya saya cerita macam mana nak diagnose you kalau betul-betul you kena stroke. Sebab apa? Kalau yang stroke ringan dan stroke yang senyap, you tak tahu. Tapi stroke ringan sebenarnya you boleh tahu sebab dia akan berlaku dalam masa, saya kata tadi seminit, 2, 3, 4, 5 minit tu dia boleh kena stroke, tetapi stroke tu boleh recover. Memang dia boleh kena sampai 24 jam pun ada. Lepas tu you baik balik pun boleh, tapi jangan-jangan lah sampai berjam-jam, yang dipanggil TIA, Transient Ischemic Attack. Perkataan transient maksudnya sebentar, ischemic maksudnya tak cukup oksigen, tak sampai ke otak, dan attack. Okay, right. So saya mengharapkan siapa yang kena sama ada silent stroke ataupun stroke ringan ni, you kena berhati-hati. Sebab sekarang saya nak cerita, kalau stroke betul, apa yang you tengok, kalau katakan kat rumah nanti tengah-tengah makan ke, atau tadi kan you tengok habi you dah lain macam tu, apa dia benda yang you dengar, atau dia komplain ataupun you nampak. Number one, dia komplain rasa macam numbness, dia kebas-kebas, okey, tak kira tangan ke kaki, sampaikan kadang-kadang dia mati rasa pun, tak ada rasa langsung pun. Itu dah mula you kena buka mata you cepat-cepat, dan dia dah mula confused. You tengok dia cakap cakap tak cakap, dia jawab dah tak betul, dan memorinya dah lupa-lupa. Okey, ni dia mula nak tunjuk pada you dah. Okey, kadang-kadang dia cepat terus nampak ketara, ataupun kadang-kadang dia ambil sedikit waktu. Kadang-kadang sampai berminit-minit, sampai berjam-jam pun. Lepas tu dia, kalau dah muka dia dah mula nampak lain, lepas tu dia punya tangan pun dah tak boleh berfungsi lagi dah, dan kakinya pun tak boleh angkat, dan jalan pun dah orang panggil mering-mering dah tu. FAST,
fast. Apa maksud FAST ni? You nak check orang tu sama ada stroke tak stroke. Okey, jaga baik-baik. Nombor satu ialah F, maksudnya face dia. Tengok muka dia. Okey, suruh dia senyum. Okey, nah you tengok kalau saya senyum ni, kalau yang ni saya turun ke bawah, saya nak buat tak boleh ni. Macam mana? Oh, yang ni turun bawah lah. Yang ni senyum boleh nak kata. Senyum kan selalunya memanjang begitu ataupun naik atas kan sikit kan. Nah, yang kalau you punya kawan ni kena stroke, dia satu naik, satu turun. Yang turun ni, tengok ni. Okey, you kena pastikan yang tu 1 point. Kalau yang tu pun dah kira on lah, you kena panggil ambulans cepat-cepat. Okay, so senyum dia herot sebelah. Okay, nombor 2 ialah arm. You suruh dia angkat 2, suruh angkat betul-betul macam tu. Okay, lepas tu 1 dia turun macam tu. Dia tak boleh, dia lembik macam tu. Okay, berarti sebelah dia dah mula itulah. Selalunya kalau semua belah sini juga tangan pun belah sini. Dia sebab apa, stroke ni dia punya blok dia sebelah, katakan sebelah kiri, lepas tu sebelah kanan saya yang akan jadi lembik, lemah, tak boleh angkat, tak rasa, ataupun air liur dah turun sebelah ni semua kan. Okay, so nombor 1 muka, senyumannya jatuh sebelah. Lepas tu tangan yang sebelah jatuh tu pun, tangan tu kadang-kadang boleh affect the hand and kaki sekalipun. Selalunya orang sebelah lah, tapi setengah orang cuma bahagian muka saja, setengah orang muka dengan tangan dan kaki, bergantung betapa besarnya dia punya kawasan yang blok tu, yang dah fuse tu, yang terbakar tu. Okay, right. So tangan sebelah. Satu lagi speech. Dia bila cakap jadi apa? Slurring. Tahu slurring tak? Dia dia jadi macam tu. Faham tak? So you tak faham apa dia kata, so dia pun memang tak boleh keluar lah, kadang-kadang sampai tak boleh langsung, bunyi pun tak ada. Macam nak buka mulut pun dah penat. Faham tak? So F, A, arm, tangan. F, muka, tengok senyum. Lepas tu F, A, speech. Speech saya dah bagi tadi, dia tak boleh cakap dengan betul lagi dah. Dan last kali ialah T, time. Time very important. Anybody yang you suspect aja kata kena stroke, tak usah pedulilah, you betul ke you salah, tak apa. Biar kena marah dengan doktor ke dengan nurse nanti, you jangan peduli. Bawa langgar aje. Pergi accident and emergency. Jangan pergi beratur kat general clinic, please. Sebab apa? Paling lambat dia kena dapat ubat ialah 4 jam. Paling lambat. Tapi you jangan pergi sampai jam yang keempat tu. Pasal apa? Doktor nak kena periksa dulu, nak kena scan dulu. Dan kalau boleh, kalau you duduk di pekan-pekan yang besar, bandar besar, pergi ke hospital, bayar lebih sikit tak apa, tempat yang ada MRI, tak, yang ada scan yang moden ni lah, yang masuk terowong tu kan, supaya dia boleh cepat-cepat check sama ada perdarahan ke. Dia boleh tengok lah kat situ kan, dia boleh special x-ray dia semua tu, dia boleh confirm kata oh yang ni memang stroke, so you tak boleh melawat lagi dah. Cepat dia akan bagi drip, ni lah dia bagi ubat-ubat yang berkenaan. Kalau bawah pada 4 jam, selalunya kalau bawah lagi cepat 3 jam you dapat masukkan ubat, dia ada cepat baik. Walaupun bagaimana, stroke kita tak boleh janji berapa persen boleh baik, 100% ke, kadang-kadang dia ada tinggal sikit-sikit lagi. Kalau dah baik betul pun setelah 2 tahun you akan nampak masih ada lagi dia punya, orang panggil kesan tinggalan stroke tu, walaupun dah boleh berfungsi seperti sedia kala pun. Okay, kalau siapa janji kat you 100% tu, kalau dia malas nak buat fizio semua, tak boleh juga. So semua dah dapat. Face, muka senyum, arm jatuh sebelah, ikut bahagian yang mulut herot tu. Lepas tu kaki ke suruh angkat, tak boleh juga. Dan dia pun rasa kebas-kebas. Lepas tu bila dia bercakap pun dia tak boleh cerita pun. Sebab apa? Mulut dia dah slurring dah orang panggil apa, dah tak betul dah cakap pun, tak faham pun apa dia kata. Okey, satu nasihat saya bagi anda sekalian, orang kita selalunya bila orang jatuh pengsan ataupun nampak macam-macam ni dah tak boleh bergerak semua, dia nak suruh minum, betul tak? Orang kita kan nak baca sikit ke apa, jangan orang stroke you bagi minum. Kalau you suspect you agak, yang Dr. Nordin cerita malam ni, you rasa macam I cerita ni masuk akal, agak-agak macam stroke, jangan bagi air. Sebab bila orang stroke ni kan, kalau you salah-salah bagi minum, dia kan dah tak boleh telan kadang-kadang kalau stroke ni kan. So bila tak boleh telan, you paksa juga minum, dia masuk dalam paru-paru dan dia tak boleh cerita.
Kadang-kadang dia tak boleh batuk pun masa tu lagi, sebab keadaan dia dah ada motor dia kan, dia punya signal otot-otot dia dah mula macam mati. So you tak boleh bagi air, sebab masuk dalam paru-paru ada masalah tambahan lain pula, dan yang tu boleh bawa maut juga. Sekarang saya bagi beberapa cara untuk menyelesaikan atau membantukan diri anda sebelum kena lagi dah nak kena buat ni. Kalau you dah memang risiko tinggi, ataupun you nak mempertahankan supaya tak kena stroke, dan lepas tu apa lagi you nak kena makan kat rumah. Saya nak bagi cara-cara masakan ataupun apa yang boleh you buat kat rumah supaya you tak kena stroke, ataupun dah kena stroke you lagi kena jaga. Yang saya nak cerita, number one ialah garlic, bawang putih. Very important, you kena rajin makan bawang putih. Kalau dah kena pun, kalau dia dah mula boleh makan je, you kena bagi apa yang dipanggil bawang putih. Okay. Nombor 2, you kena belajar fizioterapi. Wajib buat fizioterapi. Okay. Seterusnya, you kena ambil vitamin E. Selalunya vitamin E ni ada di macam minyak kelapa sawit, no problem. Okay. Ataupun sekarang ni minyak kelapa sawit merah pun boleh. Ataupun satu lagi, kalau you ambil D&D diet, vitamin E ni banyak dalam minyak-minyak yang kita recommend tu kan. Yang penting ada satu lagi, bukan vitamin E saja, DHA atau EPA. Tahu kan yang ada dalam minyak ikan tu. So kalau you dapat minyak ikan yang garanti tak ada mercury semua tu, silakan, no problem, saya galakkan. Tetapi saya sendiri mestilah nak ambil sacha inci oil kan. So RX sacha inci oil wajib kalau you tak dapat minyak ikan yang bersih, yang garanti tak ada mercury. Memang tak ada pun sekarang ni kan. So sacha inci oil is wajib, sebab omega 3 dia memang bagus untuk stroke dan juga untuk lawan inflamasi. Maklum sajalah, bila tak cukup oksigen dan sebagainya, otak kita pun inflame maksudnya bengkak, nanti lambat nak baik. Dan dia omega 3 terkenal untuk menjaga neuron kita, nerve kita kan. Kat dalam ni banyak saraf. Okey, seterusnya you kena jaga diet betul-betul. Tak payah saya cerita panjang malam ni. Kalau ada tempat yang hyperbaric oxygen, ada kat KL ada 1-2 klinik yang buat benda ni, sebab mesin itu mahal sangat. You kena masuk dalam chamber yang bagi oksigen kat you tu. Okey. Kalau satu lagi, saya boleh bagi terapi, dia panggil hydrogen terapi pun bagus. Satu lagi dia panggil PEMF. Saya ada buat terapi ni. Ada juga klinik-klinik lain yang buat fizio yang dia bagi PEMF. Dia pakai electromagnetic frequency untuk membalancekan balik you punya masalah sel-sel yang dah mula rosak. Kan bila tak cukup oksigen, dia macam mati, tahu tak? Macam pokok tu dah mati, nak hidupkan balik. You bayangkan macam mana? Di overseas sekarang ni, zaman-zaman moden, dah ada probe, dah buat electrode. Dia ini nak kena operate, kena tebuk you punya tengkorak semualah, untuk nak bagi you signal. Dia bagi electrode signal pakai computer chips dan sebagainya ni. Ni dah advance lah. Saya rasa kalau ada kat sini pun mahal gila ni. Okay. Lepas tu vitamin C bagus. You pernah dengar glutathione tak, dengan coenzyme Q10? Yang ni you boleh beli kat farmasi. Glutathione dengan coenzyme Q10. Saya memang galakkan you ambil Haba Gel, walaupun dia cuma untuk meningkatkan imuniti. Sebab di waktu you kena stroke, you tak banyak bergerak, dan memang tak boleh bergerak untuk beberapa minggu, bulan, bergantung serius tak serius. Maka kadang-kadang body kita tu senang dihinggapi oleh virus, bakteria dan sebagainya. So you kena pertahankan imuniti you. So Haba Gel kebetulan ada habatus sauda kan, ada chamomile, ada vitamin C, zinc, semua tu memang bagus, terkenal untuk meningkatkan balik apa orang panggil imuniti kita. Baik, satu lagi, kalau you suka makan nanas, bromelain, very good. Satu lagi saya nak bagi yang cara bumbu dapur pula. Sebenarnya orang yang masak di dapur tu, you harus kalau husband you sakit, you kena siapkan semua ni. You kena buat masakan, selalu ada bahan-bahan. Yang ni boleh buat sendiri. Nombor 1, cabai merah, cili merah, cili merah tu. Okey, semua makanan you kalau dia tak ada masalah boleh makan cili tu, bagi dia cili. Okey, sebab dia ada capsaicin tu memang bagus untuk masalah dari segi kolesterol dan sebagainya. Dia mengurangkan isu-isu peredaran darah, memang bagus. Okey, satu lagi ketumbak ni orang panggil apa,
Koriander. Tadi saya dah bagi tahu apa, bawang putih very important. Sebab dia ada allicin tu kan. Allicin tu memang good sebab dia membuka peredaran darah, dia membuka you punya pembuluh darah, dia melembutkan pembuluh darah. Very good bawang putih. Cuma bau sikit lah kan. Dan dia mengurangkan berat badan pula, BP ni apa, blood pressure pun. Satu lagi ginger, halia atau jahe. Satu lagi kayu manis. Semua ni ambil sejemput lah. Amalkan sehari dua kali ke macam tu. Kalau nak buat teh ke, buat sendiri. Pandai-pandai lah. Dan satu lagi last ialah kunyit. Kunyit ni mana-mana pergi pun memang famous lah kan. Ada curcumin untuk peredaran darah. Dari segi buah-buahan pula, ada 4 yang saya minta you ambil fokus. Satu namanya avocado. Alright, sebab dia ada banyak vitamin C, vitamin A, ada potasium pun dalam tu. Lepas tu you buat smoothie dengan mangga atau mango, okey. Buat 2 sekali pun boleh. Campur pun you tak pernah dengar orang buat ni kan, buat je. Jangan juicekan dia, buat smoothie. Campur dia, blend je kan. Lepas tu kalau you nak bubuh pisang pun bagus sebab pisang ni kan terkenal juga dengan magnesium, potassium. Okey. Satu lagi yang merah tu buah dragon fruit. 4 ni you ingat, rasa okey. Dulu zaman ada kulit manggis, ingat tak yang dia orang buat ekstrak tu. Kalau siapa ada kulit manggis punya ekstrak, bukan you pergi gigit kulit manggis tu pula nanti. Zaman sekarang dah ada ekstrak kulit manggis kan. You ambil yang tu pun bagus untuk tujuan malam ni punya cerita. Sebagai imbasan, kalau you banyak sangat nak fikir, kalau duit pun tak cukup, cuma 2 saja, sachainchi oil dengan haba gel dah cukup. Okey. Kalau ada duit, you pergi cari saya kata apa tadi, vitamin E dengan saya kata magnesium. Apa yang saya suruh beli tadi tu? Glutathione dengan coenzyme Q10. Cukuplah. Banyak sangat pun nanti. Yang penting bukan semua suplemen ni. Yang penting apa dia? Diet you. Kena jaga betul-betul. So, nombor 2 untuk orang stroke, tidak lain tidak bukan, jangan lupa fisioterapi di rumah, di hospital. Balik buat sendiri, agresif. Lagi cepat you buat di bawah matahari, you fisio betul-betul. Acupuncture, very good. Tahu acupuncture? Mengurut, very good. Asalkan you tahu orang yang mengurut tu pun bukan calang-calang orang lah, kena yang dah pengalaman. So boleh. Dan bagi semangat pada dia, macam bela budak balik lah. Dan dia kena rajin, dan you sebagai pembantu dia kena rajin juga. Dan selalunya yang cepat pulih adalah mereka yang agresif, yang mau baik, bagi semangat, disiplin, betul-betul disiplin buat. Kalau perlu 3 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau kena pergi gym, pergi gym. Kalau kena beli dumbbell ke ataupun rubber band ke, nak pusing ke, nak pulih ke apa, buat sampai boleh. Kalau you duduk atas katil je, sorry, lambat baik. Kemula-mula you kena buat pasif lah. Pasif maksudnya orang kena bantu buat. Katakan dia tak boleh angkat tangan macam tu, betul tak? You kena tolong dia lah. Okey bang, tolong buat bang, abang angkat ni. Nanti Minah tekan, abang lawan. Minah tekan, abang lawan. Itu dipanggil pasif. Tapi bila dah aktif pula, dia buat sendiri. Walaupun dia ketak tak apa, lah ni tak boleh lagi. Lepas tu buat supaya dia boleh berbandingkan dengan tangan yang normal tu, dia boleh ikut macam normal buat. InsyaAllah dia boleh baik. Bila dah boleh berjalan je, terus hari-hari berjalan. Sebab tu you tengok orang stroke kan, kat padang-padang bila pusing padang semua kan, you pergi exercise pagi-pagi tu, mereka rajin keluar. Mereka yang tu, kalau you tengok Chinese, every day 2 kali, kadang-kadang 3 kali dia orang buat. Sebab stroke ni yang saya cerita, asal-usulnya sebab blood clot, dia boleh sampai ke otak, dia sangkut jadi jam. Tapi sama juga blood clot tu, dia boleh pergi ke jantung, dan jantung tu boleh jadi heart attack. Sama patologinya lebih kurang kan. Kalau blood clot ni dia pergi ke mana, ke paru-paru, sangkut ke paru-paru, jadi masalah ni lah pernafasan. Kalau dia pergi ke liver. Tapi kalau dia pergi kat buah pinggang pun boleh kan. Kadang-kadang dia pergi bahagian kawasan kecil-kecil tu, kalau yang mikro tu, yang halus-halus, boleh jadi penyebabkan mati pucuk pun. Yes. Sebab nitric oxide tu kan tak mengembang dan sebagainya. Maksudnya pembuluh darah kita susah sangat, dah jadi kaku, dan darah pula jadi beku.
maka dia boleh mengintai orang muda pun. Dia bukan masalah orang tua. Jadi pengintaian kepada orang muda ni sekarang, you kena hati-hati. Boleh kena semuda 18 tahun pun. Okey? Saya mendoakan anda semua sihat walafiat, dan perhatikan tak ada siapa pun kena rasa-rasa macam nak kena stroke, pergi cepat-cepat jumpa doktor. Saya ulang, lambat daripada 4 jam dapat ubat, you dah kira susah nak baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.